Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang hormati saudara pengacara majlis Ustaz Hadi, YDP, pengurusi dan semua jawatan Gelokal Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 9 hari bulan Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 6 hari bulan Oktober 2022. Hari ini dalam sejarah untuk peringatan para pencinta ilmu sekalian. Kalau mengikut dalam riwayat, satu riwayat yang menyebut bahawa 9 Rabiul Awal itulah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan hari 12, ada riwayat, beberapa riwayat kita mengatakan semua itu tanda kepada apa? Kenapa riwayat itu pelbagai? Sedangkan boleh je Nabi cakap, hari ini hari lahir aku pada tarikh sekian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan hari Isnin, apabila orang tanya tentang puasa Nabi pada hari Isnin, dia kata hari itu aku akan dilahirkan. Tapi bila sampai kepada hari dia lahir, tarikh dia tak sebut. Nah, jadi di sinilah kata para ulama mengatakan bahawa yang pentingnya iaitu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran dia yang penting. Kalaulah kita kata ajaran dia itu tarikh itu penting, sudah pasti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan maklumkan bahawa tarikh aku lahir pada tarikh sekian. Nah, ini kata di para ulama yang mengkaji sirah, maknanya yang penting dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitulah ajaran dia, bukan tarikh semata-mata tarikh kelahiran. Jadi cuma kata orang sebagai tanda hari ini dalam sejarah. Jadi ada yang mengatakan Rabiul Awal tahun gajah, iaitulah tahun 20 April 571. Ada yang mengatakan Rabiul Awal tahun gajah juga. Ada yang katakan 2 Rabiul Awal, ada yang kata 8 Rabiul Awal. Nah, ini riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, yang penting bagi kita iaitulah beramal dengan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita, alaikum bisunnati. Naklah kamu ikut sunnah aku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan ikutlah sunnah yang disambung oleh para khalifah yang rasyidin, yang baik, yang mahdiyin, mendapat hidayah selepas daripada aku tidak ada. Addu 'alaiha bin nawajiz. Naklah kamu gigit dengan gigi geraham kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah kita akan sambung perbincangan kita tafsir Aisarut Tafasir dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, ayat yang kita akan baca ini adalah merupakan siri yang ke-12. Untuk para pelajar dia tanda siri kita ni siri yang ke-12. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 38 sehingga ayat 41. Ayat 38 hingga 41, kita masih lagi dalam kisah yang ada kaitan dengan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam dalam siri yang lepas, Allah Ta'ala beri karamat kepada Maryam. Hasil daripada itu, timbullah satu keinginan lain daripada pakcik dia, iaitulah Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dalam ayat yang kita akan baca ni, kisah Nabi Zakaria, bila tengok Maryam ni, mendapat benda yang pelik-pelik, yang ajaib. Dia kata itu kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Aku yang dah tua ni, kalau isteri aku mandul sekalipun, tak salah untuk aku minta anak. Maka dia pun minta.
Ini cerita kita pada kali ini, iaitulah cerita keajaiban yang kedua dalam surah ini. Selepas keajaiban Sayyidah Maryam, kita jumpa pula pakcik dia, Nabi Zakaria. Mari kita baca dulu ayat sebelum kita berpindah ke terjemahan makna kalimat dan huraian secara umumnya, serta beberapa hidayat ataupun petunjuk ayat yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hunalika da'a Zakaria rabbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Tengok terjemahan. Ayat yang ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, permintaan, permohonan hamba-hambamu. Jadi ayat yang pertama ini Nabi Zakaria alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam minta nak anak. Kenapa dia minta nak anak? Panjang juga cerita dia kan. Tapi kita kena ceritalah dulu. Jadi doa ini hasil daripada apa? Daripada dia tengok benda yang pelik tentang Maryam. Coba tengok di penjelasan kata. Penjelasan kata tu dia ada huraian di situ. Anak nak turun. Jadi para pelajar kena turun naik lah. Dalam muka surat ni turun naik sebab kita tak nak ulang cerita yang sama 2 kali. Jadi kita ambil awal, kita terus pergi kepada huraian dia. Apa dia? Hunalika, ai di tempat ketika Zakaria melihat karamah. Karamah ni satu kemuliaan yang Allah beri kepada siapa? Kepada Maryam alaihissalam. Jadi bila dia tengok Maryam ni pelik, budak perempuan duduk dalam mihrab, dalam bilik ibadat itu, setiap kali aku masuk ada yang makanan yang pelik-pelik, buah-buahan yang musim panas ada di musim sejuk, yang musim sejuk ada pada musim panas.
Maka Zakaria rasa terpanggil untuk apa? Untuk dia minta sesuatu dengan Allah Azza wa Jalla, sebab dia kata Allah Ta'ala boleh beri segala benda. Dan dia minta benda yang apa saja pun yang logik lah dia minta, yang munasabah sudah pasti Allah akan beri. Tengok nota di bawah, nota 79. Nota 79. Hunalika maksudnya di mihrab. Mana dalam mihrab, dalam bilik tempat Maryam duduk tu, dia tengok Maryam ada benda pelik. Maka Zakaria terdorong untuk berdoa. Ketika ia menyaksikan di sana banyak kejadian yang luar biasa. Mana dia tengok Maryam ni, membesar dengan cara macam ni, makanan dia pula pelik. Ini menunjukkan ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak buka hati dia untuk memohon sesuatu. Maka ia berdoa meminta kepada Allah seorang anak. Dia meminta seorang anak. Walaupun kriteria nak dapat anak memang lost kata orang. Memang tak logik dengan permohonan dia. Kalaulah kuasa kebiasaan manusia, tak mungkin dapat. Tak mungkin boleh minta dengan perkara ini. Dia berdoa kepada Allah meminta seorang anak. Zurriyatan tayyibatan. Seorang zuriat yang baik. Zuriat yang baik. Lalu Allah kabulkan permohonannya. Tuhan berkata, Zakaria mun anak, boleh? Dalam masalah ini, dia kata apa ni? Masalah Zakaria ambil pengalaman daripada Maryam. Jadi timbul soalan dalam masalah ini, bagaimana seorang Rasul, Zakaria, mengambil pelajaran dari seorang yang lebih rendah darjat dia. Maryam bukan Nabi, dia pula wanita, perempuan. Apalagi seorang wanita. Jadi, sebab hikmah, dia panggil hikmah. Tanda ni pelajar, hikmah. Apa dia hikmah itu? Benda yang baik. Itu makna hikmah, makna perkara yang baik. Ilmu, maklumat, kebenaran merupakan barang orang mukmin yang hilang. Dalam bahasa Arab dipanggil al-hikmatu dhalatul mukmin. Hikmah, benda yang baik itu adalah diibarat seperti barang orang mukmin yang tercicir. Di mana kita jumpa, kita kena ambil semula. Orang Kelantan kata kutip balik. Ni barang aku ni. Barang benda baik tu diibarat seperti barang kita tercicir, maka kita akan ambil balik. Di mana pun ia menemukannya, maka dia berhak untuk mengambilnya, ambil balik dia punya barang tadi. Jadi kita kata, walaupun daripada Maryam ataupun Hannah daripada tadi mak dia, maknanya kita boleh ambil pengajaran daripada siapa saja. Tengok lagi. Dan manusia yang sempurna, bahasa Arab kata ahlul kamal, manusia yang sempurna. Terjemahan dia ni manusia yang paripurna. Paripurna pula dah. Yang sempurna tu lihat, kayak ada kitab tu, manusia yang sempurna, mereka akan sentiasa mengambil pelajaran dari setiap apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Al-kamalu minan nas, dengan bahasa Arab lebih sedap. Ya'tabiruna daiman bima yarawna wa yasma'un. Mereka akan mengambil iktibar dengan apa yang dia tengok, dengan apa yang dia dengar. Maknanya itu orang cerdik. Jadi kita ni kata orang yang baik itu orang yang mengambil pelajaran daripada orang lain. Mana kalau orang tu baik, kita ikut kebaikan dia. Kalau orang tu tak baik, kita jauhi daripada perbuatan dia. Itu dia panggil orang yang baik. Tapi orang yang tak baik, orang yang tak cerdik, man wa'iza bihi, dia tu menjadi bahan iktibar kepada orang. Awak jangan jadi macam dia. Ni,
Orang yang rusak. Jadi kita dijadi bahan iktibar, tidak baik itu. Yang kita naknya, kita menjadi orang yang mengambil iktibar daripada orang. Jadi isu Nabi Zakaria alaihissalam mengambil iktibar daripada Maryam atau daripada Hannah imak dia tidak menjadi masalah. Sebab itu dipanggil satu kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Maka Zakaria bila dia tengok je Maryam, terdetik dalam hati dia, oh ya aku nak jugalah anak macam ni, boleh je. Kuasa Allah Ta'ala, walaupun dia ni mandul, sudah tua dia. Tengok dalam ayat yang berikutnya. Timbul lagi soalan, boleh ke kalau saya ambil ayat 38 ini, kita jadikan doa untuk nak anak? Boleh? Tapi jangan ambil hunalika da'a Zakaria rabbahu, tak payah ambil. Tanda baik-baik. Kita kata, kita mula dengan Rabbi. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada aku zuriat dari sisimu. Maknanya dengan kuasa Allah Ta'ala. Dia akan beri kepada kita zuriat yang baik. Kerana Allah SWT itu maha mendengar segala doa hamba-hamba dia. Allah Ta'ala maha mendengar doa kita. Doa hamba dia, Tuhan dengar. Jadi kita buat doa. Siapa dia tak ada anak, ataupun nak anak yang baik-baik, ini doa dia. Jangan duk cari yang pelik-pelik kat cerita ni. Ini dia duk dengar hadis palsu yang direka oleh penjual buah. Contohnya, siapa nak anak cantik, nak anak comel, orang yang mengandung kena makan tembikai. Allahu Akbar. Makanlah Cik Mek yang hamil ni, mengandung ni, makan tembikai pagi, petang, siang, malam. Akhir kali kau duk bulan ke tandah je dia. Dia tembikai ni air banyak. Dan kita kata jangan duk carilah hadis yang pelik-pelik, hadis yang itu kita doa. Baik. Bila Zakaria berdoa, apa jawapan Allah Azza wa Jalla? Tengok ni, penjelasan kata Zakaria itu adalah seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Bani Israel. Habli, berikan aku dari sisimu. Zurriyatan tayyibatan, anak-anak keturunan yang suci, yang saleh. Kita tak minta lah, tak, ya Allah berilah kepada aku anak yang comel, yang lawa, yang tak, kita minta zurriyatan tayyibatan, kita nak zuriat yang baik. Sudah pasti kalau baik tu soleh. Orang Kelantan kata juruh, kalau baik comel, lawa. Jadi masuk dalam kategori tayyibah. Sama juga dengan makanan. Halalan tayyiban. Yang halal lagi baik. Yang baik itu ikut kesesuaian lah. Ada orang kecil manis yang tak baik lah bagi dia makanan manis. Walaupun lazat, sedap. Kalau orang darah tinggi tak boleh makan daging dengan tak boleh makan masin-masin. Jadi macam-macam. Itu tayyibah. Baiklah, tengok apa jawapan Allah Ta'ala kepada doa Nabi Zakaria. Orang soleh, doa dia cepat. Cepat. Tengok ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Jibril datang bawa wahyu, membawa jawapan daripada Allah Azza wa Jalla. Doa Zakaria dimakbulkan. Sedang ia tengah berdiri melakukan solat dalam mihrab. Jadi Zakaria duduk solat dalam mihrab dia, dalam tempat ibadat dia tu. Malaikat mari bagi tahu dengan berkata. Malaikat kata apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putramu, iaitu Yahya. Maknanya Zakaria, Allah beri khabar gembira dapat anak sekali dengan nama. Ni bagus ni. Kita pun kalau kita rasa bolehlah kita cari awal nama. Dah kahwin dah tu, carilah nama boleh. Anak yang pertama kita akan cari dua nama. Takut dia kembar. Dua nama laki-laki, dua nama perempuan. Kalau kembar 4 itu cerita lainlah. Itu kita fikir kemudian. Ini kita kira yang biasa-biasa dulu. 2 nama anak laki-laki, 2 nama anak perempuan. Kita siap. Tengok Allah Ta'ala bersiap dengan nama bagi. Yubashshiruka bi Yahya.
Dia tak kata yubashiruka bi ghulam. Aku beri seorang anak dak Yahya. Yahya tu anak laki-laki lah. Apa dia sifat Yahya? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yang membenarkan kalimah yang datang dari Allah. Jadi anakmu ni zuriatan tayyibatan, seorang anak yang baik. Satu. Wasayyidan, dan menjadi ikutan. Jadi ketua dia ni. Wahasuran, dan menahan diri dari hawa nafsu. Ini penting ni. Wa nabiyan, dan seorang nabi minas salihin, yang termasuk dari keturunan orang-orang yang saleh. Berapa sifat anak dia? Musaddiqan, satu. Sayyidan, dua. Hasuran, tiga. Nabiyan, empat. Minas salihin, lima. Apa lagi kau nak? Tak sebut pun jamilan, cantik, tawilan, tinggi. Tak payah. Benda-benda fizikal itu benda teknikal saja. Ni asah dalam hidup kita ni. Berapa ramai orang yang rupanya ulama-ulama besar, rupa dia tak cantik, tak comel, tapi mendapat ilmu dan mendapat murid yang begitu ramai. Tepat zaman kita ini pun yang duk main selebriti tu tak semestinya. Kadang-kadang orang tak selebriti, pendakwah biasa je rupa macam kita ni lah, tak comel mana, tapi ada je orang ikut. Maknanya bukan syarat. Rupa nisbi. Yang penting ni 5 sifat ni. Bukan senang nak dapat 5 sifat ni. Tengok dalam mufradat dia kata apa? Bi kalimatin minallah, yakni kalimah yang datang dari Allah, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Sebab beliau diciptakan dengan sebuah kata-kata dari Allah Taala, kun fayakun. Dalam siri yang lepas ada soalan yang ditanya oleh pendengar kita, pelajar kita, dia kata, kenapa Nabi Isa nama dia Ruhullah? Dia soalan dia pening. Adakah Allah Taala tu meruh macam kita? La, Allah Taala laisa kamitsli syai'. Dinamakan Ruhullah, maknanya ruh itu Allah Taala anugerahkan kepada Isa, ditiup ke dalam rahim mak dia Maryam, keluarlah Nabi Isa tanpa bapa. Ini kita kena belajarlah ilmu tentang perkara yang besar ini, jangan dikeliru. Bahaya keliru-keliru tu, bahaya. Baik, wasayyidan wa hasuran. 2 sifat ni, apa dia sifat sayyidan wa hasuran? Tengok di penjelasan kata, tengok. Sayyidan, yang mulia. Sayyidan yang mulia, tengok nota di bawah. Kata as-sayyid, Sayyidan, dalam kata as-sayyid, dalam penggunaan syarak, istilah agama, adalah orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki bi islahi halin nas. Suka reformasi, suka membaiki keadaan manusia. Itu dia panggil sayyidan. Kita ni pendakwah yang nak baiki kerusakan akhlak masyarakat, itu nama dia sayyidan. Baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat mereka. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, jangan lupa ingat Jumaat, ingat selawat. Jebut je nama Nabi, selawat lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid, makna penghulu bagi umat manusia. Ini bukan untuk menyombong diri. Nabi kata itu jawatan aku, bukan aku sombong. Jangan salah faham. Setengah orang ni kalau kita sebut jawatan kita nak nyombong tu. Tak. Nabi dia sebut jawatan dia supaya kita kenal. Dan Nabi juga telah bersabda tentang cucunya Sayyidina Hasan, Al-Hasan bin Ali. Nabi mengatakan, inna bani haza sayyid. Sesungguhnya putera cucu aku ini seorang sayyid, seorang ketua. Maknanya Nabi Yahya ni sifat dia sayyidan, seorang ketua, seorang yang menjadi pemulih baik masyarakat, itu sayyidan. Apa dia pula wahasura? Apa dia hasuran? Hasuran yang kita terjemah tadi,
iaitu dan tidak mempunyai keinginan kepada wanita kerana air spermanya yang sedikit. Nah, itu royan. Baik, kita turun di bawah. Apa makna hasuran? Qala al-mufassirun, para ulama tafsir berbeza pandangan tentang makna hasuran dengan sad. Hasuran. Amsaluha, pendapat yang paling baik. Mana pendapat yang lebih dekat dengan pemahamannya adalah bahawa Yahya bin Zakaria ini dijaga maksum dari perbuatan keji dan kotor. Maknanya Allah kata Yahya ni hasuran, dia tak akan terjebak dengan benda-benda fawahish, benda mungkar, benda keji, tidak. Hal itu tidak berarti ia tidak berkenan menikahi wanita. Bukan mana dia tak boleh kahwin. Boleh kahwin. Itu mana hasuran, dia tak akan terjebak dengan benda mungkar macam zina, macam liwat, perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Dia bukan mana dia tak boleh kahwin dengan wanita yang halal dan menyetubuhinya, bahkan menghamilinya. Kalau dia ada masa, dia boleh kahwin. Sebab dari doa Nabi Zakaria tersebut boleh dipahami bahawa beliau mempunyai anak-anak keturunan yang soleh dan suci. Zurriyatan. Tengok, dia kata dia minta zurriyatan tayyibatan. Kalau zuriat, maknanya bukan seorang anak, akan turun lagi ke bawah. Itu makna zuriat. Kalau kita minta anak, satu lapis je, aku nak anak. Ya Allah, jagalah anakku. Habis. Kalau kata jagalah anak dan zuriatku, makna zuriat ni asal ke dia bin daripada kita, turun sampai bila pun itu zuriat kita. Zuriat ni. Jadi panjang zuriat itu. Jelaslah kepada kita dua sifat Sayyidina Yahya, apa dia? Musaddiqan, satu lagi musaddiqan, membenarkan, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan. Jelaslah nabi kita dah bincang dulu kan, di awal-awal dulu. Minas salihin, dan ia termasuk di kalangan orang yang soleh. Orang yang soleh. Baik. Tengok terjemahan ayat 40. Yahya terkejut. Nabi Zakaria terkejut. Hai. Betul ke ni aku nak boleh anak ni? Betul ke ni? Terkejut dia. Dia kata apa? Tengok ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh dapat anak sedang aku telah sangat tua? Tua dah saya ni, ya Rabbi. Wa imraati aqir. Dan isteri pun seorang yang mandul. Dua kriteria ni tak boleh anak patutnya. Sudah tua, mandul. Tak sama juga dengan cerita Nabi Ibrahim dulu. Dia kata, apa ni, ajuz wa hadha ba'li syaikhan. Suami aku sudah tua, aku jadi macam mana? Itu kuasa Allah Ta'ala. Bila Zakaria terkejut, dia tanya baliklah, nak kepastian. Hey, ya Rabbi, saya ni tua ni. Isteri pula mandul. Ada harapan ke lagi nak dapat anak ni? Macam itulah soalan dia. Ada lagi ke harapan nak dapat anak? Boleh ke? Allah jawab. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat, melakukan apa yang dikehendakinya. Mu jangan duk cakap banyak kat Zakaria. Aku cakap aku nak beri, aku berilah. Doa kamu tu diterima, dikabulkan. Tengok per kalimah apa ni penjelasan kata. Ghulam, anak laki-laki. Kalau kata ghulam, anak laki-laki. Aqir, mandul. Yakni tidak boleh melahirkan anak disebabkan kemandulannya itu. Jadi itu dua kalimah dalam ayat ini. Baik. Zakaria ni macam panik kalau kita kata panik lah. Macam mana aku ni? Betul kalau nak dapat anak ni cakap biar betul. Mana boleh anak ni? Pelik juga ni. Dia pun minta tanda. Tengok ayat 41.
Qala rabbi ja'al li ayah. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahawa isteriku telah mengandung. Nak minta tanda. Zaman dulu bukan ada ultrasound. Zaman kita senang je tak? Isteri pergi ke klinik, ibu dan anak-anak, dia buat tes mengandung, naik 2 lain, pak. Jururawat kata tahniah lah puan. Kita sudah ada baby sudah, ada tanda. Jadi zaman dia tak ada tanda apa. Mengandung pula secara luar biasa. Jadi Zakaria supaya dikata dia tidak mengharapkan sesuatu yang tak pasti, dia pun malu juga. Nanti berangan-angan anak, tiba-tiba orang tengok orang tua ni merapu cakap ke macam mana. Nah, maka dia minta dengan Allah Ta'ala, berilah aku suatu tanda ayah bahawa isteriku telah mengandung. Tengok penjelasan kata ayah, sebuah tanda yang aku jadikan sebagai petunjuk tentang permulaan hamil. Zaman dia tak ada tanda. Zaman kita ni senang. Nah, setengah orang ni pelik juga. Kata orang panggil hulu melampau. Isteri mengandung dengan dua-dua gambar, 2 line tu masuk dalam Facebook tu. Alhamdulillah, tak payahlah cerita sampai begitu. Adahlah. Darak, orang kata darak sangat nampak kita ni. Oh Allah. Pelik-pelik manusia hari ni. Baik. Allah jawab. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari. Kamu tak boleh cakap. Tak keluar suara. Illa ramza, kecuali dengan isyarat. Tengok dalam perkata penjelasan kata. Illa ramza, kecuali dengan menggunakan isyarat dengan kepala atau tangan, sehingga dari isyarat itu boleh dipahami pemberbicaraan yang sedang berlangsung. Jadi bahasa isyarat ni tuan-tuan. Bahasa isyarat ni bukan bahasa baru sekarang. Nah, ni orang-orang yang guna bahasa isyarat. Nabi Zakaria telah diajar oleh Allah Ta'ala menggunakan bahasa isyarat. Sudah ada dah zaman itu. Sekarang ni tak boleh lah. Ni ada setengah penceramah-penceramah kita ni. Dia guna seorang penterjemah dengan bahasa isyarat. Untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita yang tak dengar ni, dia boleh. Tengok, Zakaria telah diajar oleh Allah Ta'ala ramza, menggunakan isyarat. Isyarat gitu ya. Boleh lah. Lagi, selama mana? Selama 3 hari tak boleh bercakap. Tak keluar suara. Bunyi gitu. Tak boleh nak cakap. Allah Ta'ala nak suruh Zakaria bersyukur. Dengan apa? Wazkur rabbaka katsira. Wazkur rabbaka katsiran. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan serta bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Jadi tanda kamu bersyukur, kamu dapat anak ni apa dia? Kena banyaklah tasbih. Dan sebut nama Allah Ta'ala, bertasbih pada waktu pagi dan petang. Jadi kita pun para jemaah sekalian, kita kena ambil lah ayat ini untuk kita sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala pada waktu pagi dan waktu petang. Paling kurang apa zikir pagi kita tu. Zikir pagi yang kita dah beri kepada para jemaah kan, zikir waktu pagi, zikir waktu petang. Itu penting. Supaya kita tidak ghaflah, tidak lupa, tidak lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Sentiasalah kena ingat. Jangan tak ingat. Kalau tak ingat, kita akan lupa. Kita tak tahu apa yang kita nak kata, apa yang kita nak buat. Sebab bila jauh daripada Allah, kita akan jadi manusia yang lara, manusia yang tidak mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu satu kerugian yang besar. Jadi dalam Al-Ibkar, tengok dalam ayat ini, Al-Ibkar yang awal pagi.
Sedangkan untuk penyebutan akhir siang dipakai al-ashi. Al-ashi petang, ibkar pagi. Jadi naknya pada waktu petang dan pagi. Jadi ayat ni mula petang dulu. Ada ayat mula pagi dulu. Alhamdulillah. Pertamalah perbincangan ayat sekali dengan makna al-kalimat. Kita kena kembar dua sekali baru dia mudah faham insya-Allah taala. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat. Maksud ayat ini secara umumnya, secara keseluruhannya. Makna ayat ini secara keseluruhan supaya kita mudah nak faham insya-Allah. Lamma syahada Zakaria min karamatillahi li Maryam. Tengok terjemahan dia lah. Tatkala Nabi Zakaria alaihi salam menyaksikan berbagai karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam, berupa didatangkannya buah-buahan musim panas pada musim sejuk dan buah-buahan musim dingin pada musim panas. Itu salah satu daripada benda pelik yang Zakaria perhatilah. Sebab tu dia tanya Maryam, "Anna laki hadza?" Mari mana ni? Kalau orang Kelantan kata mek ya. Nah, ambil mana ni? Kalau bahasa kampung kita lah mek ya. Orang Maryam. Dari mana ni? Awak dapat ni Maryam? Dari mana? Qalat ya min indillah. Maryam kata daripada si Allah. Wa min indillah. Jadi tak ada pelik lah. Mau pelik apa ya? Kalau Allah Ta'ala bagi apa yang kita pelik kan? Pada saat itulah, ini kronologi. Kronologi kenapa Nabi Zakaria berani mengemukakan permohonan untuk dapat anak. Hasil daripada dia perhati. Itulah kita kata orang yang cerdik, orang yang man ta'za bi ghairihi. Orang yang mendapat pengajaran daripada orang lain. Itu dipanggil orang yang cerdik. Al-aqil. Orang yang bodoh, orang yang dia tu jadi bahan ketawa orang. Bahan orang yang buat pengajaran kepada dia. Kita kata itu rugi awak. Maka pada masa saat itulah Nabi Zakaria alaihissalam mengingat akan kebesaran Allah yang berkuasa memberikan apa sahaja yang dikehendaki kepada orang yang dikehendaki pula. Kata Allah Ta'ala boleh beri apa yang dia nak. Lalu di luar sistem hukum alam biasa yang berlaku. Maknanya boleh ya Tuhan bagi di luar daripada kebiasaan. Itu dia panggil mukjizat, benda yang pelik, yang ajaib berlaku. Kerana itu usia Zakaria yang sudah tua. Kita sebut dalam kitab ini berapa umur Zakaria. Kalau kita cari dalam mana? Dalam kitab-kitab cerita tafsir yang bawa cerita Israiliyat ada je ni nombor ni. Tapi dia kata ketua-tua lah. Tuhan sebut kibar. Kibar makna tua. Tua sengotilah. Bukan tua macam kita ni. Tua macam kita ni, jangan duduk cari gurau-gurau. Boleh lagi tak? Orang-orang Arab ni kalau dia bawa budak kecil tu jangan tanya cucu. Syekh, Hafid? Tak. Cucu awak ni? Dia ketawa. Hadza ibn ni, waladi. Anak aku ni. Cucu-cucu apa? Jadi dia jangan. Kita break sekat dulu lah. Dia duduk cari pasal. Maka usia Zakaria yang sudah tua, lanjut usia, dan istrinya yang mandul tidaklah menjadi penghalang jika Allah Ta'ala memberinya seorang putera. Jadi dia Zakaria mikir, aku tua, isteri mandul pun kalau Tuhan nak bagi boleh je. Boleh je. Maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah minta seorang anak. Zuriatan tayyibah. Anak yang baik, zuriat yang baik. Maka Allah pun mengkabulkan doanya itu. Datanglah malaikat untuk memberikan berita gembira akan hadirnya seorang anak bagi Zakaria. Nama dia apa dia? Nama dia Yahya. Zakaria bin Yahya. Siapa dia ada nama Zakaria, eloklah dia namakan anak dia Yahya. Ambil sempena nama dua beranak ni, dua orang Nabi ni. Nama dua orang Nabi ni kan.
Pada saat beliau sedang berdiri menunaikan solat dalam mihrabnya, dia tengah semaya, malaikat Jibril datang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan khabar gembira kepadamu dengan menganugerahkan seorang putera yang bernama Yahya. Tengok nota di bawah. Dia kata Yahya ni terjemahan bahasa Arab dari kata bahasa Ibrani. Bahasa dia lah, bahasa Bani Israel itu bahasa Ibrani, kan, dengan nama Yohanes. Yahya, Yohanes. Nataqa bihal Arab ala sighatil mudhari. Yahya. Baik. Allah Ta'ala beri seorang putera yang bernama Yahya yang membenarkan kalimah dari Allah, iaitulah kalimah tauhid ataupun kalimah dari Allah, iaitu wa kalimatuha wa kalimat alqaha ila Maryam. Jadi Isa itu sendiri dalam kalimah mufradat tadi disebut. Yakni bahawa Nabi Yahya akan membenarkan, mendukung Nabi Isa bin Maryam, dan ia akan mengikuti jalannya. Isa adalah kalimat kerana penciptanya dengan firman Allah, kun, jadilah, maka ia pun menjadilah seorang manusia. Itu dia panggil kalimat. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, Allah SWT memberikan sifat kepada Yahya bahawa ia adalah seorang sayyid, penghulu yang berilmu, penyantun, bertakwa, dan terjaga dari keinginan kepada wanita. Tadi kita dah sebut tadi dalam mufradat. Tengok nota 83 di bawah. Ini menurut pendapat sebahagian besar ulama. Tapi sudah dijelaskan pada footnote nota kaki sebelum ini tentang pendapat yang lebih baik dan lebih layak mengenai makna al-hasur untuk menjaga kemuliaan dan kesempurnaan peribadi dan keluruhan pangkat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Mana hasur, mana terpelihara dia daripada terjebak dengan benda-benda yang keji dan fahisyah. Ada yang mengatakan, setengah orang kata hasur ni maknanya orang tak boleh kahwin. Jadi tuan syekh kita Abu Bakar Syekh rahimahullah, dia pilih pandangan ni. Pandangan yang mengatakan hasur tu makna orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah, tengok atas lagi. Sifat Zakaria yang berilmu, sayyid, yang berilmu, penyantun, bertakwa, terjaga dari keinginan kepada wanita, ataupun hasur, maknanya terpelihara daripada terjebak dengan benda tak baik, serta sebagai seorang Nabi yang saleh. Setelah mendengar berita gembira dari malaikat ini, Nabi Zakaria didatangi syaitan. Mari selalu Poktan mari. Syaitan mari kacau dia. Syaitan mari, jangan main-main. Syaitan kata apa? Syaitan mari, lalu berkata padanya, sebenarnya berita gembira yang telah kamu dengar adalah berasal dari syaitan. Syaitan tipumu tu. Syaitan tipumu tu. Bukannya malaikat tu. Kerana seandainya itu berasal dari Allah, tentu dia akan menurunkannya melalui wahyu. Kenapa malaikat mari kamu tengah solat cerita? Kenapa dia tak buat wahyu macam biasa? Malaikat mari menghadap Nabi Zakaria. Boleh dia attack. Ni dia panggil cyber trooper ni, dia apa ni, dia ada isu je, dia kona juga. Nak menimbulkan kecelaruan minda ketenangan hati Zakaria. Wah, awak percaya ke? Kalau wahyu lain cara turun ni, orang tengah duduk solat mari bercakap apa macam ni. Kacau juga dia ni.
Kerana itulah maka Nabi Zakaria ingin memastikan kebenaran berita ini dengan berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat anak sedangkan aku sangat tua? Isteri aku mandul. Macam mana boleh anak ni? Macam tak percaya je. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu padanya bahawa hal itu menjadi ukuran kuasa Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sanggup untuk melakukan apa saja dikehendakinya. Kuasa Allah Ta'ala ikut dia. Nak buat macam mana pun. Di sinilah Nabi Zakaria mengatakan, wahai Tuhanku, berilah aku satu tanda. Rabbi ja'alni ayah. Mari ayat. Mari. Aku nak tanda, nak tengok. Kalau betul. Maka sebuah tanda yang digunakan sebagai petunjuk bahawa kehamilan yang telah terjadi, agar ia menerima nikmat ini dengan penuh rasa syukur, maka Allah Ta'ala menjawabnya dengan firman-Nya. Allah kata apa? Ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam. Tanda bagimu bahawa kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, tak boleh bercakap, tak boleh kecek. Tak boleh kecek 3 hari dia, tak boleh bercakap. Artinya, kamu tidak mampu berkata-kata dengan siapa pun selama 3 hari selain dengan menggunakan bahasa isyarat yang boleh dipahami oleh orang lain. Menggunakan bahasa isyarat. Ini pentingnya kita minta tanda. Allahu Akbar. Allah Ta'ala selanjutnya memerintahkan kepada Zakaria agar menerima nikmat ini dengan bersyukur secara sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wazkur rabbaka katsiran wasabbih. Wazkur rabbaka wasabbih. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan berzikirlah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Maksudnya lakukanlah solat pada waktu petang hari dan pada waktu pagi hari. Apa dia cerita? Tengok nota di bawah. Nota dalam kitab terjemahan nombor 84. Dia kata apa? Ruwiya an Ka'ab al-Qurazi. Diriwayatkan daripada Ka'ab al-Qurazi dengan Qurazi. Radhiyallahu dia berkata, seandainya ada orang yang diberi rukhsah, dispensasi itu maknanya diberi rukhsah, kelonggaran untuk tidak berzikir, nascaya yang mendapatkan kelonggaran itulah Nabi Zakaria. Sebab ia diberi tanda akan kehadiran anaknya berupa ia tidak mampu berkata-kata kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Namun begitu, Allah tidak membebaskannya dari kewajipan berzikir kerana Allah memerintahkannya dengan firman-Nya. Tuhan kata apa? Wazkur rabbaka katsiran. Dan sebutlah nama Tuhanmu, yakni berzikirlah sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi, dan pastilah orang yang sedang berperang pada jalan Allah juga mendapat kelonggaran. Sepatutnya orang tengah perang, sibuk duk lawan kafir ni dapat kelonggaran, tak payah berzikir. Begitu kan? Akan tetapi Allah Ta'ala memerintahkan mereka dengan firman-Nya. Dia kata apa? Iza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira. Apabila kamu memerangi pasukan musuh sedang berperang, bila kamu tengah perang, maka teguhlah hati kamu dan sebutlah nama Allah, berzikir sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Surah Al-Anfal ayat 45. Jadi kalaulah orang yang diberi sedang sibuk berperang pun kena berzikir, Nabi Zakaria yang tak boleh bercakap dia suruh berzikir, habis kau yang senang-senang hidup ni, boleh bercakap, boleh sana sini, tak nak berzikir, ajaib. Ini ayat ni banyak menyentuh kita tentang masalah zikir. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ayat kita, ayat 38 hingga 41. Sekarang nantaqil ila hidayatil ayat. Kita pergi semak, cari, korek, bongkar hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk
ataupun pelajaran yang dapat diambil dari ayat 38 hingga 41 surah Ali Imran ini. Tulis ni pelajar. Yang pertama, al-i'tibaru bil ghair. Hendaklah kita sentiasa mengambil pengajaran, mengambil pelajaran dan mengambil iktibar daripada orang lain. Kena belajar. Pengalaman orang itu kita tengok. Nabi Zakaria alaihissalam memohon seorang anak ketika melihat kemuliaan Allah Ta'ala, karamah yang Allah beri kepada Maryam. Mari dia punya idea, nak berdoa juga. Jadi kita kena belajarlah. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pun kena belajar daripada kebaikan, kejayaan orang lain. Dan kita kena ambil iktibar juga daripada keruntuhan orang. Bukan kita nak perli dia. Kita nak jauhkan diri daripada perkara yang tersebut supaya kita tidak terjebak. Sebab itulah bila kita tengok orang kena bala, kita kata alhamdulillahillazi afani mimma talaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada ujian yang ditimpakan kepada orang tu. Yang kata depan muka kawan tu, hanya tumbuk dia. Nah, tapi kita kata untuk diri kita sebagai motivasi. Dalam kitab Perisai Muslim tu ada, para pelajar jangan lupa Perisai Muslim tu biarlah menjadi penawar hidup kita ni, bahan bacaan kita pagi, petang, siang, malam. Yang ada yang saiz besar, yang kecil, duduk di bawah bantal, ada di dalam telefon pun kita bagi untuk menyenangkan tuan-tuan dan puan-puan untuk beribadat dan beramal. Alhamdulillah. Yang belum dapat boleh minta dengan admin kita ni. Nanti kita akan beri PDF punya, PDF. Kalau nak beli tu kena belilah dengan sahabat-sahabat kita tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masyru'iyatud du'a. Anjuran supaya sentiasa berdoa. Jika doa dilakukan dalam keadaan sepi, waktu sunyi, waktu kita sunyi, maka itu lebih dekat kepada ijabah. Lebih dekat kepada Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Maknanya kita bangun tengah malam, orang senyap belakang, kita berdoa, Ya Rabbi, kita solat tahajud, solat witir, kemudian kita berdoa. Terlebih jika doa dilakukan dalam salat. Doa fi salat akrab. Kita berdoa waktu kita sedang solat itu lebih hampir untuk mustajab, lebih kuat lagi. Lebih hampir untuk mustajab. Dia doa ni kalau orang sangat muttar, orang sangat terdesak, cepat dia punya qabul dan nampak depan mata dia. Saya kongsi pagi tadi kedatangan Syekh Dr. Sa'id Al-Kamali ke Kelantan. Hafizahullah Ta'ala. Menarik. Dia buat daurah kitab Riyadhus Salihin. Dia bab awal, bab ikhlas, bab ni taubat. Dia ulah cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kan 3 orang terperangkap dalam gua. Masuk dalam gua, katanya waktu tu hujan. Bila hujan, dia masuk dalam gua, kesan mereka jalan atas atap pasir itu sudah tidak ada kesan. Maknanya kalau pintu gua tak terbuka, orang mari cari tak jumpa. Jadi kalau tak ada hujan, ada kesan tapak kaki. Orang Arab ni dia pengecaman dia kuat, dia boleh tengok. Tapi ini kesan tidak ada. Duduk dalam gua, apa benda pun tak ada apa dah. Masing-masing bertawassul dengan amal soleh. Yang seorang tu hormat kepada ibu bapa. Yang seorang tu meninggalkan zina kerana takut pada Allah Ta'ala. Yang seorang tu jaga amanah. Jadi bila yang pertama ni doa ya, dia kata in kunta ta'lam, ya Allah sekiranya kau tahu apa yang aku buat ni, khidmat pada ibu bapa aku ni, kerana betul-betul ikhlas kerana-Mu, bukakan pintu ni. Terbuka pintu, nampak langit. Mari yang kedua pula dia berdoa tentang dia ni nak berzina. Tiba-tiba dia takut Allah Ta'ala, dia tinggalkan. Ya Allah, kalau betul aku tinggalkan kamu, buka pintu. Batu itu sendiri automatik. Yang ketiga, mari kan amanah yang dia jaga amanah itu. Kalau betul kamu, buka pintu. Buka. Kita kata Masya Allah. Allah Ta'ala kabulkan doa ini apabila doa itu hati itu sangat terikat. Apabila hati itu sangat terikat,
pergantungan kita hanya kepada Allah semata-mata, tak adalah makhluk lain, cepat dia punya qabul, insya-Allah. Jadi kita semua ni kena bergantung kepada Allah Taala banyak. Mudah-mudahan cepat kita punya qabul, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, cepat pula masa ni. Hidayah yang ketiga, pengakuan akan adanya godaan iblis kepada orang yang beriman ada, memang ada. Tetapi Allah akan menghilangkan tipu daya dan godaannya. Jadi Allah Ta'ala akan kawal kita orang beriman ni. Sebab tu kita kena sentiasa minta perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Doa-doa zikir yang maksud yang kita baca pagi petang itu di antara doa yang menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Kena baca. Yang keempat, boleh memohon kepada Allah agar dikurniakan anak yang soleh. Kena berdoa. Nak anak soleh ke? Kalau kita ada nak menantu solehah pun kena doa. Nak isteri solehah pun kena doa. Kalau perempuan nak suami yang soleh pun doa. Minta Allah Ta'ala hantar bagi. Ni duk minta doa comel-comel. Suami handsome macam pelakon lah. Macam pemain apa ni, bintang-bintang lah. Tak doa nak soleh. Itu bahaya. Yang kelima, karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya dengan dikabulkan permohonan mereka. Tadi kita sebut dah. Wali-wali ni orang yang baik-baik. Tadi dalam cerita gua tadi pun Allah Ta'ala tunjuk terus bukti kerana dia buat benda tu semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Anda tak nak ulang balik di sini sebab masa kita habis. Dengar tak cerita yang anak cerita baru ni tentang Lawrence Brown tu. Lawrence Brown yang anak dia kena sakit implikasi jantung. Ingat tak? Kalau ingat, tengok dalam YouTube kita ni ada cerita Lawrence Brown. Dia kata apa? Anak dia bila kena jantung, doktor kata dah tak ada harapan lagi Brown, anakmu nak sembuh tak ada harapan lagi. Dia ni etis, tak beriman, tapi boleh kerana dia tengok orang Islam berdoa, dia berdoa juga. Dia kata, ya Allah, kalaulah mu ada sebagaimana ni doktor yang Muslim ni doa kepadamu, mu tunjukkan bukti mu ada, selamatkan anak aku. Oleh kerana dia berdoa tu dengan hati yang begitu khusyuk, walaupun dia etis tak percaya kepada Tuhan, dan dia bersyarat, kalau mu ada Tuhan, kamu ada, tunjuk. 15 minit dia balik semula ke ward anak dia yang sedang sakit jantung. Doktor kata tak ada sakit anakmu. Allah Ta'ala angkat. Automatik. Hilang dia punya jantung tadi, normal balik. Subhanallah. Ini yang ada benda yang pelik yang berlaku. Karamah. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada orang-orang yang soleh. Dan orang yang kadang-kadang Allah Ta'ala bantu kepada orang yang sangat berhajat. Terdesak. Baik, yang keenam. Fadlul ikthar minaz zikri. Keutamaan memperbanyakkan zikir. Dan keutamaan kedua solat subuh dan asar. Dua solat ini, semua solat 5 waktu itu utama belaka. Tapi dua solat ni agak besar dia punya kelebihan. Disebutkan dalam hadis, Nabi kata, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa dia solat 2 waktu sejuk, iaitulah subuh dan asar, maka orang ini akan masuk syurga. Man dakhalal barda, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa dia solat 2 waktu sejuk, mana asar tu sejuk adalah nak banding tengah hari, kan? Dan subuh memang sejuk pun. Salat al-bardaini dakhalal jannah. Tulis pelajar, hadis ini rawahu Muslim. Hadis man sallal bardaini rawahu Muslim, diriwayat oleh Imam Muslim. Ini penting kita sekarang ni, alhamdulillah, alat aplikasi yang ada ni nama dia Al-Bahisul Hadisi. Itu untuk cari dalam internet, Al-Bahisul Hadisi, letak dalam telefon ni. Kalau kita nak cari hadis mudah. Tengah duduk kuliah macam ni pun boleh cari. Yang duduk sebar hadis palsu, hadis pelik-pelik tu, memang dia ikut nafsu dia. Ya, dia tak nak carilah langsung. Orang cakap dia marah. Ni apa cakap-cakap ni? Ini hadis sudah dalam kitab-kitab je lah. Apa banyak cakap. Baiklah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, tepat pada waktu, tamat waktu, tepat dengan tamatnya perbincangan kita pada malam yang diberkati ini, insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.